Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel Hakim Ya Arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari yang ceria ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sahabat Sehati Sejiwa. Kamal, Ali, Santosh, Teva dan Ahkid, mereka bersahabat baik. Mereka tinggal di sebuah perkampungan di pinggir bandar. Mereka sentiasa bersama-sama walau ke mana sahaja. Bermain bola, memancing, memanjat pokok, bermain konda-kondi, galah panjang dan berbasikal keliling kampung. Semua aktiviti yang dilakukan bersama-sama. Pada suatu hari, Kamal mengajak sahabat-sahabatnya untuk ke kolam ikan di hujung kampung. Mereka selalu memancing ikan di situ. Di situ terdapat kolam yang telah ditinggalkan oleh pengusahanya. Baiklah, aku akan beritahu Ali dan Ahkid. Nanti kau beritahu Teva ya. Kita jumpa di Pondok Alam jam 5 petang, okey? Kata Santosh kepada Kamal. Kamal pun mengiyakan cadangan Santosh. Tepat jam 5 petang, mereka semua berada di Pondok Alam. Mereka pun mula memasang umpan mata kail masing-masing dan mula memancing. Mereka berbual-bual dan bergelak ketawa sambil makan ubi rebus yang dimasak oleh Mak Kamal. Wah, sedapnya ubi rebus dengan ikan masin ni, kata Ahkid. Ya Ahkid, memang sedap kalau ubi rebus ini dimakan dengan ikan masin dan kelapa, jawab Kamal. Tiba-tiba, salah satu batang pancing mereka bergoyang, menunjukkan umpan dimakan ikan. Pancing Ali yang bergerak, Ali terus meloncat dan memegang pancingnya. Setelah 5 minit bertarung dengan ikan, akhirnya dia dapat mendaratkan seekor ikan talapia merah. Wah, besarnya ikan yang kau dapat, Ali, kata Santosh. Belum sempat Santosh menghabiskan kata-katanya, pancing Ahkid pula disambar ikan, diikuti pancing Kamal. Pancing Santosh sahaja masih belum mengena. Santosh, kau kena menyanyi dahulu, baru umpan kau dimakan ikan, usik Teva. Mereka semua ketawa melihat muka Santosh yang cemberut. Tidak lama kemudian, umpan mata kail Santosh pula dimakan ikan. Bukan main seronok lagi Santosh. Akhirnya, dia berjaya juga menaikkan seekor ikan. Ketika mereka sedang asyik memancing, tiba-tiba terdengar bunyi lori masuk ke kawasan kolam ikan itu. Mereka pun memahati lori itu masuk ke kawasan seberang kolam. Sebelum pemandu dan pekerja itu turun, mereka lari ke dalam semak dan menyorok. Mereka menyaksikan lelaki-lelaki itu menurunkan beberapa buah tong. Selesai menurunkan tong, mereka membuang sesuatu daripada tong tersebut. Dan kelihatan seperti cecair hitam yang dibuang ke dalam kolam. Apakah itu? Mereka berbisik sesama sendiri dan tidak berganjak dari situ. Mereka mahu lihat apa yang lelaki itu tuang ke dalam kolam. Mereka hendak menunggu sehingga lori itu beredar. Ketika lori itu beredar, hari pun sudah hampir gelap. Mereka bercadang untuk melihat kolam itu pada esok harinya selepas pulang dari sekolah. Usai pulang dari sekolah, mereka semua pulang ke rumah dan bersiap untuk ke Pondok Alam. Sebaik sahaja sampai di sana, mereka terkejut kerana banyak ikan di dalam kolam mati dan terapung. Mereka berpandangan sesama sendiri. Adakah cecair daripada tong-tong semalam yang menyebabkan ikan di dalam kolam mati? Mereka tidak berdiam diri. Mereka cuba mencari punca. Mereka bercadang hendak menunggu sampai petang sekiranya lori itu akan datang lagi. Tanggapan mereka, tepat tidak lama kemudian sebuah lori masuk ke kawasan kolam. Ketika itu, mereka bergerak ke kawasan berhampiran lori dengan berhati-hati. Ketika mereka sedang menuju ke kawasan kolam, kaki Santosh terpijak ranting kayu sehingga menyendarkan 2 orang lelaki itu.
Lelaki itu menghampiri mereka dan menangkap Santosh. Lelaki itu menawarkan kepada mereka sejumlah duit yang agak banyak kepada mereka dengan syarat mereka tidak memberitahu sesiapa. Mereka mula berasa gelap mata dan hendak mengambil duit daripada tangan lelaki itu. Tetapi Kamal menahan diri dan menegah sahabat-sahabatnya berbuat demikian. "Sabar, jangan terburu-buru," katanya. Kamal memberitahu lelaki itu untuk berbincang sebentar. Lelaki itu yakin bahawa mereka berlima akan mengambil duit tersebut. "Kawan-kawan, jika kita ambil wang tersebut, kita dikira telah mengambil rasuah. Tahukah kita bahawa rasuah adalah kesalahan yang berat sehingga boleh menyebabkan kita dipenjarakan?" "Dengar sahaja perkataan penjara, aku tidak masuk penjara," kata Santosh. "Aku juga," jawab Ali dan tewas serentak. Akik juga menggeleng kepala. "Jadi, apa kita nak buat?" tanya Akik. Kamal memberikan idea agar mereka lari sekuat hati ke arah yang berlainan supaya lelaki-lelaki itu keliru untuk mengejar mereka. Mereka berlima melari menyelamatkan diri dan melaporkan kepada ketua kampung. Mereka berharap lelaki-lelaki itu akan tertangkap. Kamal dan sahabat-sahabatnya bersyukur mereka tidak terperangkap dengan tawaran yang diberikan yang boleh mengakibatkan mereka mengkhianati agama, bangsa dan negara. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Nyanyi mereka bersama-sama. Begitulah, rakan-rakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jangan kerana imbuhan yang sedikit, kita menjual harga diri kita sebagai anak bangsa. Petang hari, pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Sikap amanah perlu diamalkan. Rakyat bahagia, negara sejahtera. Sekian daripada cerita saya. Terima kasih.